السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. Alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji bagi Allah. Kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat pemberian Allah, kurnia Allah yang sangat banyak. Allah Ta'ala kurnia nikmatnya kepada kita sampai saat sekarang kita berada dalam taufiknya, hidayahnya, sehat, selamat dan juga amin, dan berpeluang untuk sama-sama kita duduk dalam udara, dalam keadaan yang kita beramal akan amal salih insya-Allah melalui solat kita berjemaah di masjid, melalui zikir-zikir, melalui i'tikaf di masjid, melalui majlis talabul ilm, menututi ilmu pengetahuan yang sangat besar kelebihannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa dia yang berjakah cari jalan untuk menututi ilmu pengetahuan, Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Alhamdulillah. Satu zikir yang mudah juga kita sebut di lidah kita, yang kelebihannya besar, yaitu yang disuruh kita baca
ataupun yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW supaya dibaca waktu pagi-pagi dan juga petang-petang, dan juga dikatakan hak ning waktu jawab azan, waktu orang muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ataupun kita panggil asyhadatain, iaitu zikirnya raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula. Nah, zikir ni pandak je. Nah, mudah-mudahan kita duk baca waktu pagi-pagi dan juga waktu petang. Makna dia nya raditu billahi rabban, aku redha dengan Allah sebagai Rabb. Itu makna pengakuan kita dulu, mana kita redha dengan Allah. Allah selaku Rabb, karena Allah tu Rabbil Alamin. Sebab kita nak baca, di antaranya baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir, yang mengatur, yang mengawal bagi sekalian alam. Jadi kita mengaku kata aku ni redha, raditu, aku redha billah, dengan Allah, rabban. Rabban tak ni mana sebagai Rabb. Nah, kalau kita mengaji tauhid tu, ulama dia berkata rububiyah, maka kita kata raditu billahi rabban. Itu yang pertama. Wa bil islami dina, maknanya aku redha bil Islam, dengan Islam, dinan, sebagai agama. Kita redha, masya-Allah, Allah Taala taufik, Allah Taala hidayah, pilih kita jadi muslim. Kita jadi muslim pula kita redha dengan al-Islam, agama Allah. Karena Tuhan kata innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah al-Islam. Kita pun redha dengan penuh-penuh hati. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan, karena agama di sisi Allah ialah Islam. Dalam ayat lain Tuhan kata wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa dia yang tutup ghairal Islam, selain pada Islam, dinan, tutup lain pada Islam, wa agama dia, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima daripadanya. Orang yang duk cari-cari lain pada Islam, Tuhan tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia tu Allah Taala kata dia di akhirat esok daripada orang rugi. Sebab tu puas hati kita kata wabil islami dinan, kita suka, kita redha, kita berkenan, kita puas hati. Wa bi Muhammadin rasula, dan aku redha dengan Muhammad sebagai rasula. Rasul, apa makna rasul? Rasul makna utusan Allah. Nah, rasul yang Allah Taala hantar mari untuk jadi pesuruh dia, bawa agama dia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Comel nak zikir ni patut kita kata sama-sama insya-Allah waktu pagi dan waktu petang. Kelebihan dia nya
berdasar pada hadis yang ulama hadis kata hadis ini sahih. Nabi kata, man qala, siapa dia kata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula, siapa dia kata ni wajabat lahul jannah, wajabat lahu al jannah, maknanya wajib baginya syurga. Masya Allah, besar kelebihan dia. Masya Allah. Pada lafaz lain orang kata ni mana kata raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadir rasul, orang kata ni pada lafaz lain zaqa tu'mal iman, dia akan dapat rasa tu'mal iman. Apa makna tu'mal iman? Maknanya kecap pe iman. Kecap pe iman. Masya Allah, kemanisan iman. Zaqa tu'mal iman man radiya billahi rabban, baru dia boleh orang panggil ada kemanisan iman orang yang balas mana? Radiya billahi rabban, redha dengan Allah sebagai Rabb, wa bil islami dinan, redha dengan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin rasulan, redha dengan Muhammad sebagai rasul. Masya Allah. Juga di riwayat kata wa yustahabbu an tuqal inda syahadatain, disunat kita kata juga waktu asyhadatain fil azan. Pia orang azan tu kita jawab boleh ni raditu billahi rabban, makna dia kata asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawab dengan ni mana raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Masya Allah, Masya Allah. Hak kata waktu azan tu hadis sahih inda Muslim, ada dalam Muslim daripada Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qala zalik inda syahadatain ghufira lahu zambuh, ghufira lahu zambuh. Siapa yang kata ni waktu syahadatain tu diampun baginya dosanya, diampun baginya dosanya. Masya Allah. Itulah satu zikir yang patut kita tu kata insya-Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula. Habis itu insya-Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sambung insya-Allah pengajian kita dalam Kitabu An-Nikah yang kita ambil pada minggu lepas baru ni berkenaan dengan wali. Wali daripada rukun nikah. Salah satu daripada rukun nikahnya wali. Wali bagi perempuan itu maksudnya kita ambil syarat-syarat dia. Hukum dia kata kena ada wali dalam nikah ni. Nikah tak ada wali batal. Tapi wali itu kena ada syarat dia. Kita ambil minggu baru ni syarat dianya di antaranya al-Islam. Wali itu kena jadi Islam. Wali itu kena ada al-adalah, orang adil, bukan dia fasik. Bukan dia fasik. Walaupun ada pendapat ulama kata anulum, tak ada pun tak apa, anulum bagi fasik, kerana melambai kata payah sangat nak cari orang yang adil belaka tu. Ada pendapat yang mengatakan tak ada keadilan, tak ada adalah, mana pun tak apa, sah, wallahu a'lam. Dan syarat wali juganya kita ambil mari al-bulugh, itu orang balik. Nak jadi wali ni kena balik. Dan juga kita ambil mari wali ni syarat dia al-aql, kena ada akal. Maknanya kalau hak majnun, hak gila tu tak boleh jadi wali.
Tu yang kita ambil mari dah. InsyaAllah malam ni nak sambungnya syarat yang keseterusnya. As-salamatu minal afatil mukhillati bin nazar. Syarat bagi wali ni kena selamat daripada penyakit-penyakit yang mencedera pada masalah tengok. Kerana ia kena tengok ni. Apabila mukhillah bin nazar tu tak boleh. Kok mana ni? Ulama kata maka tidak boleh jadi wali orang hok luput penglihatan dia macam dengan sebab tua. Nazar dia, penglihatan dia, orang panggil di segi picarana dia tu habis lah. Tua nyanyuk ebel tak boleh lah. Sebab apa tujuan wali ni? Tujuan untuk ia nak tarik pun prayuk mari kepada anak perempuan dia ni. Apa tu? Ataupun perempuan yang duduk di bawah jaga dia ni. Kalau dia luput masalah picarana dia tu di segi nak picarana orang itu, jadi luput lagu tu tak boleh. Dia panggil nazar. Kerana tujuan untuk nak pilih kan. Untuk nak pilih, untuk nak sanggup kata orang ni nasabah kedak, sepatut kedak nak jadi menatu dia umpama kata. Sebab tu kalau jadi ada orang panggil cedera di sudut nazar ni, di sudut melihat ni, tak boleh. Sebab apa ulama kata li'ajzi haula an ikhtiyaril akiffa. Kerana dia lemah lah, tak kuasa lah dalam nak memilih orang yang nasabah, orang yang kufu mana kata dengan apa nama ni, perempuan yang di bawah jaga dia tu. Tapi kalau biasanya sakit, umpama kata selok, fa in kana maridan yughma alaih, sakit biasanya kata tak khabar tu, hak ni dia suruh tunggu. Tunggu dia khabar. Kerana bukan habis langsung, tapi ya selok orang tunggu dia khabar. Kerana apa? Kerana hak pasal irmak ni dia cepat hilang lah. Cepat hilang. Seperti orang tidur. Pasal selok ni ada hilang kak. Pak tidur, duk tidur, ya khabar lah. Lagu tu. Tu panggil selamat daripada afat, daripada penyakit-penyakit yang mencederakan di segi nazar. Segi tengok ni. Kerana tujuan untuk nak pilih. Dia cedera bucu tu tak boleh lah. Lagi syarat wali juga yang ulama sebutnya, alla yakuna mahjuran alaihi bisafah. Orang hak bukan peseng mahjur ni, dia panggil orang yang orang tak apa, orang tak kira ya. Sebab apa? Sebab bodoh dia. Kalau bahasa lain dia panggil orang apa ni, dia panggil orang lom lalai. Tak boleh juga jadi wali. Lom lalai ke mana? Segi bodoh, tak cerdik. Kalau peseng umpama tak pandang nak guna harta habis apa, panggil orang lom lalai. Atau panggil mahjuran alaihi bisafah. Orang bodoh, orang tak cerdik apa tu tak boleh juga jadi wali. Sebab apa? Sebab dia nak bawa diri dia tak boleh dah. Nak jadi wali untuk diri dia tak boleh dah. Bagaimana dia nak jadi wali untuk orang lain? Itu maksud dia. Lepas tu yang seterusnya
an yakuna halalan. Nah, orang bodoh tak cidik tak boleh jadi wali. Yang keseterusnya ayakuna halalan. Orang jadi wali ni kena halal. Apa maksud halal ni? Halal ni makna tak ada duduk dalam ihram. Tak ada duduk dalam ihram. Maka orang duduk dalam, orang jadi muhrim ni, muhrim dengan haji ataupun umrah, dia tidak boleh nak menikah orang lain. Sebagaimana kita ambil dah mari dalam masalah suami dan juga isteri. Habis itu dah, tu makna syarat dia. Kemudian masalah seterusnya, apabila terluput, tak ada syarat, mana tak cukup syarat yang disebut tadi. Kita ngaji mari dah tu mana Islam, adalah, lagi pula balik, akal, kita kata selamat daripada penyakit-penyakit yang jadi cedera di segi nazar, juga bukan orang mahjur, bukan orang mahjur, mana orang bukan orang bodoh ni, dan orang saat ni kena halal. Kalau luput tak ada syarat saat ni, tak cukup syarat hak disebut saat ni, nak buat kena. Mana misalnya tak ada syarat saat ni pada wali hak bapak tu, kita katakan, kerana wali ni ramai, kita ngaji tartib ni kan, tartib lamdab wali tu, ada ayah, ada tok, ada gapo pun kita bilang ni. Kita takdir kata wali pertama, wali pada tartib pertama tu luput mana-mana syarat, tak cukup syarat ni lah. Hukum dianya berpindahlah hak bagi jadi wali itu kepada wali yang lepas padanya. Bukan mana para puan tak boleh nikah tu, tak. Dia tak ada cukup wali hak mula-mula tu, hak bagi wali tu, hak bagi jadi wali tu pindah kepada wali hak lepas pada dia. Tak ada wali hak luput syarat pada wali hak dalam tertib pertama, maka pindah wali itu kepada wali dalam tertib yang kedua. Misal kata hak pada pak tu ada mana-mana syarat tak cukup, kita katakan. Misal mudah-mudah kata pak tu takdir kata jadi murtad. Luput syarat, luput apa panggil? Luput syarat Islam. Apa tu? Ataupun kita kata pak jadi mana? Pak jadi gila. Maka luput apa? Luput syarat akal. Maka kalau jadi lagu tu, pindahlah hak wali itu kepada wali hak lepas pada pak, pada tertib yang lepas pada tu. Siapa dia? Kalau ada tu, maka tu lah. Tu maksud hak ni. Itu makna untuqila haqqul wilayah ilal waliyil ladzi yalih. Berpindahlah hak bagi wali itu kepada wali yang lepas pada tu. Mimman tawaffarat fihi syurut al-wilayah kamilah. Syaratnya wali hak lepas pada tu orang hak cukup syarat lah. Cukup syarat jugalah. Kalau beralih pergi kepada tertib yang kedua, syarat tak cukup juga, pindah pergi kepada hak nombor 3. Gitulah maksudnya. Apa tu? Illal muhrim. Kecuali muhrim. Maknanya kecuali wali huduk dalam ihram. Kita katakan ayah saat ni, ayah hak jadi wali tertib pertama tu duduk dalam ihram haji ataupun umrah.
Adakah apabila ayah hidup oleh umrah saat ni, duduk oleh ihram haji umrah ni, pindah wali kepada wali tertib lepas pada tu lalu? Tak. Jawabnya tak. Tu mana illal muhrim, kecuali kalau wali tu duk jadi muhrim. Mana ya tak berpindah wilayah daripada dia kepada wali hak lepas pada dia. Sini kita panggil gini, kalau dalam bahasa fiqh panggil wali aqrab dengan wali ab'ad. Wali aqrab ni mana hak dekat, hak paling dekat tu. Ab'ad hak paling jauh. Kita kata gini, ayah tu kalau ada ayah tu lah panggil wali aqrab, wali yang paling rapat sekali dengan perempuan tu. Bapa tu lepas pada pak tu dia panggil wali ab'ad. Tu istilah dia, wali ab'ad. Sebab aqrab tu ayah, ab'ad hak lebih jauh sikitnya bapa. Makna kalau takdir kata wali saat ni hak aqrab, hak paling rapat, misal kata ayah saat ni duduk dalam ihram, dia tak pindah wali gi kepada tok selalu duduk, kecuali so. Tapi kalau hak lain tu pindah pergi kepada ab'ad. Kalau hak lain tadi kita kata kalau luput Islam pindah pergi kepada wali hak lebih jauh sikit. Tapi kalau ihram tak. Sebab apa? Sebab li'anna al-ihrama, sebab ihram tu dia tidak, orang panggil apa? Tidak dicabut wilayah daripada dia. Tidak dicabut hak wali bagi dia lagi. Sebab apa? Dia tak ada usaha apa ya, cuma duk oleh ihram. Segi akal dia, gapo dia, segi nazar dia untuk nak pijernak, untuk nak tengok tu ada. Orang duk oleh ihram tak ada gila, tak ada gapo, tak ada jadi kufur murtad pun dak. Cuma tak boleh nak nikah ya, kerana duk dalam ihram. Lepas tu nak pindah pergi ke mana masa tu? Maka hukumnya pindah hak bagi mereka saat ni untuk wali duk oleh ihram saat ni kepada wali sultan. Pergi kepada sultan lalu dah. Kita panggil wali mah, kita panggil wali raja, betul tak kata wali raja? Pergi kepada wali sultan selalu dah, bagi wali yang duk dalam ihram. Kalau cedera buku lain pergi kepada wali hak jauh sikit, tapi buku ihram ni pindah pergi kepada wali sultan. Tu tak beza sikit wallahu a'lam. Habis itu. Itu satu masalah. Masalah seterusnya pula aqsamul wilayah, bahagia bagi wali pula, ada bahagi pula. Prakpet dia panggil bahagia bagi wali itu. Dalam fiqh ni sebut kata bahagia bagi wali itu ia tubik pada dua bahagi, qismain. Tanqasimu al-wilayah fi zawad ila qismain, terbahagi wilayah dalam masalah nikah ni kepada dua bahagian. Yang pertama dia panggil wilayatu ijbar. Kita panggil bahasa kecek ni panggil wali mujbir. Nanti kita wayak makna. Yang kedua wilayatu ikhtiyar. Dua, ijbar dengan ikhtiyar. Tu bahagia wali. Apa makna wilayah mujbir ataupun wilayah al-ijbar ni? Dan siapa dia jadi wali mujbir? Kita panggil wali mujbir ni. Kalau orang ngaji fiqh ya banyak tu ya faham dah wali mujbir, wali mujbir. Tu bahasa kecek kampung kata wali mujbir. Bahasa surat tu mujbir. Daripada maknanya yang boleh paksa. Mujbir ni makna hak paksa. Maksud dengan
wilayatul ijbat ni sabit bagi siapa? Sabit bagi orang jadi ayah, al-ab. Wilayah ataupun wali hak ada hak paksa atas pendapat yang kita nak baca dulu dalam mazhab Syafi'i ni. Kerana hak ni ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i ni ada wali mujbir dia panggil. Wilayatul ijbat ni sabit bagi siapa? Sabit bagi orang jadi ayah dan orang jadi tok, jadi jad, pok bagi pok. Dua ni ya. Lain pada pok dengan tok ni tak boleh jadi wali mujbir. Tak ada hak nak paksa nikah dengan tak ada redha. Ini dalam mazhab Syafi'i dah. Nanti kita wayak tafsir sekali lagi. Maksud sininya dalam fiqh Syafi'i, maksudnya orang jadi ayah ni, orang jadi ab, orang jadi ayah ni, dia ada hak boleh kahwinkan anak perempuan dia, hak dara, hak tak pernah belaki tu. Tu makna ada hak dia menikah anak perempuan dia tu. Hak bikr, hak tak ada belaki tu, dia ada hak. Walaupun dengan tak ada izin daripada anak perempuan sekalipun. Tu panggil, tu maksud dengan mujbir. Keras sikit lah ni. Dia tak ada kena minta redha. Tapi untuk ni untuk dia ya, untuk ab, untuk ayah sah ya. Ataupun pok, ataupun jad, tok ya, dua ni ya. Atas hukum ni maknanya kalau wali hak saudara tu, abang, adik tu, ataupun pok saudara kita kata tertib lain tu, tak boleh nak paksa. Tak ada hak. Tak sah lalulah kalau paksa tu. Nampak tu? Tapi untuk orang jadi ab ni boleh paksa. Makna paksa sini maksudnya tak ada minta izin. Nikah dengan tak ada minta izin daripada anak perempuan. Apa tu? Tu panggil wali mujbir. Hak bagi siapa? Hak bagi ayah dengan tok saja. Hak ni dah atas pendapat dalam mazhab Syafi'i. Orang kata masalah ni ada khilaf. Tadi saya nak baca sikit. Orang kata ada juga mazhab yang kata tak boleh, kena minta izin walaupun dara. Walaupun dara kena minta izin. Kalau tak minta izin tak boleh juga. Itu pendapat lain. Itu nak buat kesimpulan rekah-rekah dah. Dan kita hanya nak baca apa nama hak lebih lanjut lagi insya-Allah. Atas pendapat yang kata boleh nikah pak ni, nikah anak dengan tak ada minta izin, hak dara lah dah, hak dara dah. Tak ada campur dengan hak biasa kahwin dah tu suku pula. Hak ni dia kata hak dara ya. Mujbir ni hak dara ya. Sebab apa dia wi pada pak situ tu? Ataupun tok situ tu. Ya kerana hak lebih sikit, dia kata lebih pada wali-wali lainnya, kerana pak tu dia lebih tahu sangat. Dia panggil maslahat faedah pun prakyut untuk buat kelik kepada anak dia tu. Lebih pada orang lain, lebih pada abang, lebih pada adik, lebih pada pak saudara lagi. Tu maksud dia. Dan di sudut kasih sayang pak tu, ngatok tu dia kata lebih daripada orang jadi pak saudara, lebih pada jadi adik-beradik lagi. Dia kira kat tu. Maka tentu sekali dia tu kena cari orang yang sepatut sungguhlah pada anak perempuan dia. Sebab tu walaupun tak minta izin sekalipun tak apa. Tengok kat tu. Tengok kat tu. Mana dalil untuk pendapat ni boleh kata orang jadi ab ni, orang jadi ayah ni boleh apa nama dia nikah anak perempuan dia hak dara tu dengan tanpa minta izin anak perempuan dia dulu tu. Mana dalil kata bolehnya? Dia berdalil dengan pendapat ni, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Hadis yang kita akan baca lepas pada ni, iaitu secara penuhnya Nabi kata al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Yang ambil keratan dia kata perempuan hak jana, perempuan hak jana, mana hak penuh belakidah, lebih berhak dengan diri dia daripada wali dia. Perempuan hak penuh belakidah lebih ahakku, lebih berhak, lebih ada hak dengan diri dia binafsiha min waliha, daripada walinya. Sebab tu kena hidup minta tanya dia, hak biasa menikah dah kena ni mu izin ke tak, kalau senyap tak ada hak biasa belakidah, kerana ia lebih hak pada wali lagi. Tapi nak menikah diri sendiri tak boleh, cuma dia ada hak banyak pada hak dara lagi. Jadi keratan saat ni tu boleh faham kata kalau gitu hak dara ke tak apalah, faham daripada kata Nabi kata hak belakidah al-ayyimu tu lebih berhak, lebih utama dengan dia, lebih pada wali. Faham dalam keratan tu kata kalau gitu hak bekar tu wali lebih ada hak, wali lebih ada hak daripada hak dara. Faham, bukan faham dengan cara yang panggil mafhum, bukan cara nas betul-betul tak, tapi faham balik gitu, faham balik daripada hak Nabi kata saat ni. Apa tu? Tu dalil. Tu dalil. Habis itu dah. Tapi pendapat hak kata boleh saat ni, kata pak tu yang dia kata wali mujbir saat ni menikah anak perempuan hak dara saat ni, apa tu, dengan tanpa izin anak perempuan tu, hak kata boleh tu mereka itu letak juga syarat. Bukan boleh semata-mata dak, kena ada syarat juga. Nak boleh tu kena ada syarat juga. Ni kita duk kecil atas pendapat boleh dah. Hak dalam Syafi'i ni syaratnya 3. Hak boleh kata pak tu nikah anak perempuan hak dara dengan tak ada kena minta izin anak hak dara dulu. Kalau tak minta izin, tak tanya apa pun tak apa. Tu syaratnya 3 syarat. Ulama sebut yang pertamanya bahawa tidak adalah di antaranya mana di antara wali dengan perempuan tu, di antara ayah dengan anak perempuan tu, bahawa tidak ada di antara dua-dua tu seteru yang zahir. Maknanya kalau nampak kata ada balah anak ngapak dengan wali tu tak nampak jadi musuh zahir, tak boleh lah. Ya kena tak ada tu, tak ada bunyi kata dok kelahi bala zahir dak pak dengan anak tu. Kalau ada adawah, ada musuh yang zahir tak boleh. Dia nak menikah dengan tak ada minta izin. Tu satu syarat yang pertama. Kalau kata boleh menikah tak izin pun kena tak ada musuh, tak ada berkelahi bala zahir di antara pak dengan wali. Syarat pertama. Yang kedua, bahawa adalah suami pak yang nak nikah dengan tak ada minta izin anak perempuan dia tu, orang hak tolak hak jatuh masuk tu kena kufu dengan anak perempuan dia baru boleh nikah. Kufu ni mana orang sama lah, mudah kata. Bukan kata anak perempuan dia ni orang baik, orang gapo, orang tinggi apa, tapi hak lelaki tu orang, misal kata orang perempuan ni orang mukminah kata tu, hak jatuh masuk tu orang fasik tu, tak boleh, tak kufur lagu tu. Kita ngaji dah bab kufur kau mula-mula gitu, yang banyak cara kufur tak nanti pak tak ada minta izin nak nikah anak dia, padahal tak ada kufur, hak jatuh masuk tak boleh juga lagu tu. Syarat nak tak minta izin pun kena kufur.
Dua. Yang ketiganya, bahawa adalah hak lelaki hak dia nak nikah dengan tak nak minta izin anak perempuan dia tu, kena hak pesen ada kemudahan dengan belanja selalu dah. Bukan kata mari bertai tak boleh nak bayar lagi belanja tak boleh. Kena hak pesen mudah belanja selalu. Tu 3 syarat. Hak kata bapa boleh apa nama ni nikah anak perempuan dia walaupun tidak minta izin, tapi syarat kena 3 syarat ni. Sekali lagi hak masalah berkaitan dengan hak ni, kita dah pergi atas pendapat hak kata boleh saat ni dah. Datang tu lagi. Walaupun kita kata boleh atas mazhab Syafi'i ni boleh pak nikah anak dia tak ada minta izin tu. Walaupun kita boleh. Tak ni kata laginya pak tu boleh paksa sungguh ataupun tok boleh paksa sungguh. Dia panggil wali ijbat kat ni. Walaupun kita kata boleh, bukan makna kata boleh tu afdal. Nak faham pula itu. Sungguh boleh. Tapi bukan mana kata menikah tu afdal, dia tak ada kena tanya apa lah anak perempuan moga boleh ni. Tak. Bukan gitu. Maknanya afdal bagi pak sani walaupun dia menikah tu entah kata boleh, tapi afdal dia kena tanya pendapat anak perempuan dia. Hak tu afdal. Bahkan hak tu sunat ayyastazinaha, daripada pak tu minta izin. Untuk apa ni? Dia panggil takdir. Dia panggil takdir. Hai kuam samkan takdir kepada perasaan tu. Tengok melambai, tengok pada perasaan anak perempuan dia. Tatyiban liqalbiha. Sebab apa? Kalau pasien tak tanya ni, tambah zaman lah ni pula dah. Kalau zaman dulu nak boleh jadi dah. Zaman lah ni pula tak ada tanya apa, nak tambah tu jadi masalah. Masalah ke belakang ni. Anak dia tak kena kita. Lepas tu nak jadi timbul curah ataupun tak seni. Sebab apa? Sebab buku tak ada tanya tanya pendapat. Hak tu kata, minta izin lagi tu. Hak tu tanya tu. Ni minta izin lagi atas jalan sunat dan afdal. Bahkan atas pendapat lain tu tak sah kalau tak minta izin. Kita nak baca pendapat dah baru nak peluas sikit. Saat ni dah baca dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Jadi maknanya pendapat lain tu, hak lain lagi tu lagu mana? Saat ni satu pendapat lah. Mana kata saat ni tu satu pendapat kata boleh. Saat ni nikah pak anak dia hak apa nama ni dara saat ni dengan tak ada kena minta izin. Di antara pendapat lain laginya, perempuan saat ni hak balik saat ni, tak sah. Tak sah menikah dengan tanpa izin. Satu pendapat lagi kata sah. Tapi la yatimmu bi ghairi ridaha. Sah tapi tak sempurna dengan tak ada redha dia. Tak sempurna lagu mana sini? Misal takdirnya kalau wali dia akad nikah dah dengan tak ada redha daripada anak perempuan saat ni, sungguh akad dah jadi sah. Tapi satu pendapat lagi kata anak perempuan tu ada hak bagi minta pasah. Anak perempuan ada hak bagi minta pasah kerana tak ada lepas daripada redha dia dulu. Hak tu hak kata anak perempuan hak balik. Anak perempuan hak balik. Lepas tu kalau menikah anak perempuan dengar tak ada minta izin, lepas tu anak perempuan tu hak tak ada balik lagi.
Budak umur ni tahu, pok dia nak nikah dah, takut. Pok jatuh tu. Nak cong dulu pok jatuh, nikah anak perempuan dia, tak ada balik lagi kan. Tak ada tanya apa ah. Kalau tanya tak ada pakar apa, muka tak ada kira, tak ada balik lagi, tak boleh nak kira lagi dengan izin dia tu. Nak buat kira tak boleh walaupun izin. Nampak tu? Kalau gitu ulama kata amma saghiratu, adapun hak kecil hak tak ada balik lain. Nakal oleh setengah ulama kata ijma', kata harus nikah dengan tanpa izinnya. Setengah ulama kata tak ada khilaf, kata boleh nikah anak perempuan hak tak ada balik lagi dengan tanpa izinnya. Setengahnya ambil dalil mari mana? Ambil dalil daripada hak kata Nabi Abu Bakar tu nikah anak dia, siapa dia? Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tu umur berapa? Umur tahun. Makna belum pada balik. Ini macam kata Ibnu Abdul Bar dia kata ajma'al ulama ala anna lil abi an yuzawwija ibnatahu as-saghirata wa la yushawiruha. Dia kata ijma' para ulama kata ayah tu boleh dia menikah anak perempuan dia hak saghirah makna perempuan hak tak ada balik wa la yushawiruha, tak ada mesyuarat sikit habuklah dengan anak dia tu. Sebab apa? Litazwiji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aisyah, ana menikah Nabi dengan Aisyah tu wahya bint 6 sinin, masa Aisyah umur hanya 9 tahun saja. Tapi kata mazhab lain kata sungguh, tapi kalau dia besar balik tu beri hak lagi ke dia untuk hak pilih. Nak tak buat apa balik tanya mula. Kalau dia tak boleh ada hak pasal. Apa tu? Itulah nak ayat kata ginilah, kita mudah-mudah kata dalam mazhab Syafi'i ini kata boleh dengan tak ada minta izin, tapi afdalnya minta izin itulah hak semolek-moleknya. Bahkan ada pendapat yang kata tidak sah. Sebab tu ikhtiar tiga, dia nak nikah walaupun dara sekalipun gak minta izin itulah hak paling cermat sekali. Dan minta izin lah hak paling cermat sekali. Tapi kalau hak apa nama hak biasa berkahwin dah tu, hak tu mesti minta izin. Cuma beza sikitnya hak biasa menikah dah tu izin dia kena berkecek semata-mata, tak boleh dengan senyum senyap, tak boleh. Hak biasa kahwin kerana dia segi malu tu tak supang hak dara dah. Kena mu boleh dak ni aku nak menikah hak ni, kena jawab tu ya kalau hak biasa menikah dah. Tapi kalau hak dara tu kalau ada kata senyap tu ada dah. Dagi minta izin, kena ni. Oh, ya senyum ya mewah-mewah senyum-senyum gitu tak apa dah. Walaupun nama lah ni tak apa, tak ada malu dah deh. Kalau tak kecek pun ayat senyum tak apa dah. Tu hak dara deh. Qada itulah malam ni dah. Itu bahasa tu ada sikit lagi sakut pada dengan wali mujibir ni masa tak apa dah. Insya-Allah kita sambung minggu depan dah insya-Allah taala. Qada tu saja malam ni. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.